Didik TV KPM. Sekarang kita akan masuk pula kepada rumah ibadat. Okey, tadi kita dah belajar rumah tradisional. Sekarang kita akan masuk rumah ibadat. Okey, apakah dia rumah ibadat? Rumah ibadat, kalau kita di Malaysia, kita ada mempunyai pelbagai agama. Betul. Okey, apabila pelbagai agama, maksudnya mempunyai tempat beribadat tersendiri. Okey, masjid adalah bagi apa? Yang menganuti agama Islam. Betul. Okey, tokong untuk agama Buddha. Gereja agama Kristian. Dan gurdwara untuk agama Sing, penganut Sing. Ada satu tertinggal. Tokong masjid, tokong gereja, dan satu lagi adalah kuil. Tertinggal di sini tetapi ada di dalam ni. Okey. Kemudian kita tengok sini, yang pertama adalah masjid. Okey, seni benda Malaysia, seni benda masjid di negara ini mempunyai nilai estetika yang tinggi dari aspek reka bentuk dan hiasannya. Okey, ciri-ciri umum reka bentuk masjid ialah mempunyai kubah, menara, ruang solat, mihrab, landscape dan hiasan dalaman. Okey. Contohnya Masjid Kampung Laut, Masjid Negara dan Masjid Ubudiah. Okey, kita akan tengok yang ini, Masjid Ubudiah. Okey, tadi dia kata kubah. Ini yang maksudnya kubah ni, yang berbentuk bulatan. Yang berbentuk bulatan. Okey, cikgu bulatkan kat sini. Ini yang kita namakan sebagai kubah. Okey, terletak di Kuala Kangsar, Perak, dikenali sebagai Masjid Iskandariah ataupun Masjid Diraja. Masjid ini berbentuk oktagon atau segi lapan dan mempunyai kubah utama berbentuk bawang. Okey, terdapat 4 menara utama dan 16 menara kecil. Okey, menara yang mana? Menara ni adalah bahagian yang tinggi-tinggi ni. Bahagian yang tinggi ini kita namakan sebagai menara. Okey. Berikutnya kita tengok Masjid Kampung Laut. Okey, kat mana Masjid Kampung Laut ni? Okey, Masjid Kampung Laut ni terletak di Tumpat, Kelantan. Ini merupakan masjid tertua di Asia Tenggara. Okey, bumbungnya berbentuk atap limas bertingkat dan bersegitiga menirus ke atas. Okey, puncaknya dihiasi dengan buah button, atau kita panggil button lah. Sebenarnya bahasa Inggeris tu button, tapi dia bahasa Melayu kan jadi button. Okey, masjid ini dibina menggunakan teknik tebuk pasak, iaitu apa? Okey, dan kini kita kena tahu teknik tebuk pasak. Apakah maksud teknik tebuk pasak? Iaitu tanpa menggunakan paku. Maksudnya masjid ini dibina tanpa menggunakan paku. Okey, hanya menggunakan teknik tebuk pasak. Okey, kena ingat yang ni kena ingat teknik tebuk pasak. Okey, seterusnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Terletak di mana? Shah Alam. Okey, ini antara masjid-masjid yang baru. Bentuk-bentuknya lebih besar, lebih cantik. Okey. Merupakan masjid kedua terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai kubah terbesar di dunia. Wah, kan? Dekat roundabout Shah Alam tu kita nampak masjid tu gah di tengah-tengah bandar. Ini maksudnya kubah ni tadi sangat besar. Okey, besar di dunia. Ya. Terdapat 4 menara mengelilingi kubah. Okey, ni yang menara ni. Okey, ni 1 2 3 4. Okey, itu adalah 4 menara yang mengelilingi kubah. Di bahagian luar terdapat enamel yang dihiasi dengan tulisan khat berwarna biru dan berlatar belakangkan kelabu. Yang ini. Yang ini yang dimasukkan enamel ni. Okey. Teruskan lagi Masjid Negara. Okey, Masjid Negara terletak di Kuala Lumpur. Masjid Negara terletak di Kuala Lumpur. Reka bentuk gabungan corak Islam, moden dan seni bina tempatan. Menaranya berbentuk seperti sekaki payung yang kuncup. Ini menara. Nampak? Sini. Seperti payung yang ditutup. Okey. Bumbungnya pula berupa sekaki payung yang terbuka. Ini kalau masjid lain tadi berbentuk kubah, betul tak? Tetapi kalau Masjid Negara, bentuk bumbungnya seperti payung yang terbuka. Okey, ini adalah ciri-ciri yang kita kena ingat. Okey. Dan kita teruskan lagi dengan Masjid Tengkera. Kat mana Masjid Tengkera ni? Okey, Masjid Tengkera ni terletak di Melaka. Negeri Melaka.
unikkan masjid ini ialah bumbungnya berbentuk pagoda. Ini berbentuk pagoda, bumbung dia. Okey, terdapat 3 lapisan bumbung pada masjid iaitu bumbung beranda, bumbung beranda yang bahagian bawah yang paling besar ni beranda keliling Okey, yang kedua adalah bumbung rumah sembayang ni bahagian tengah. Dan yang ketiga adalah bumbung kubah. Okey, bentuk bumbung inilah yang kita namakan sebagai berbentuk pagoda. Okey. Kemudian kita masuk pula rumah ibadat yang berikutnya adalah gereja. Okey, apakah dia? Secara umumnya, gereja di Malaysia terdiri daripada gereja Katolik dan Protestan. Okey, gereja Katolik dibina oleh orang Portugis pada abad ke-16, manakala gereja Protestan pula telah dibina oleh orang Belanda pada abad ke-17. Okay, kita tengok yang pertama. Gereja Saint Anthony. Okey, kat mana terletak ni? Terletak di Kuala Lumpur. Okey, struktur gereja ini menegak dan mempunyai bumbung gabel plastik berbentuk segitiga di bahagian puncaknya. Nampak bentuk segitiga? Okey. Bentuk siling yang tinggi menyebabkan ruang dalamnya agak sejuk. Jadinya kalau kita nak buat rumah, bangunan, bumbung tinggi, suhu dalam rumah akan jadi lebih sejuk. Tak semestinya rumah lah, bangunan. Okey. Kemudian yang kedua adalah gereja Saint Paul. Gereja tertua di Malaysia ini terletak di mana? Di Melaka. Kat Bukit Saint Paul atas tu, kita daki bukit tu kan? Ya. Dan kita akan jumpa gereja Saint Paul yang dibina daripada batu laterit atau batu lada. Batu lada ni kenapa warna merah? Terdapat batu penutup kapur yang mempunyai tulisan dan ukiran telah dialih dari lantai dan disandarkan ke dinding gereja. Di luar perkarangan gereja ini terdapat tugu St. Francis Xavier. Okey, jadinya yang ini gereja Saint Paul ni awak kena ingat dia diperbuat daripada batu laterit atau batu lada. Okey. Terus lagi, kita masuk pula rumah ibadat yang berikutnya adalah tokong. Okey. Tokong ni adalah untuk apa? Tokong merupakan rumah ibadat penganut agama atau ajaran Buddha, Teosisme dan Konfusianisme. Okey, seni bina tokong di negara ini dipengaruhi oleh reka bentuk dari China dan Tibet. Okey, kebanyakan tokong ini dihiasi dengan patung dan lukisan tertentu. Kebanyakan tokong kalau kita tengok banyak gambar-gambar naga. Ya. Betul tak? Okey. Teruskan lagi. Kita tengok tokong yang pertama, iailah tokong Sampoh Tong. Ini antara yang popular yang popular di Malaysia. Okey, tokong Sampoh Tong ni ialah dibina dalam gua batu kapur yang terletak di negeri mana? Perak. Terdapat arca-arca Buddha yang terletak di antara bongkar-bongkar stalaktit dan stalagmit di dalam gua ini. Okey. Tokong ini juga memiliki kolam. Okey, ni kena ambil perhatian Memiliki kolam berkonsepkan Jepun yang dipenuhi dengan ikan kap Jepun dan kura-kura iaitu simbol panjang umur. Okey, yang ini kita kena ambil berat. Maksudnya kita kena ingat bahawa tokong Sampoh Tong dia ada kolam. Okey, ada kolam dalam tu banyak ikan kap Jepun, ada banyak kura-kura dan dia adalah bermaksud simbol panjang umur. Okey, sebab tu kita kata daripada tadi Cuk cakap setiap bangunan mempunyai identitinya tersendiri. Kita kena ingat identiti itu tadi. Okey? Kemudian kita teruskan lagi dengan Wat Potivihan. Okey, ini juga adalah tokong. Okey, wat ini terletak di Kelantan. Terdapat patung Buddha berbaring berukuran 40 meter. Okey, elemen penting yang terdapat di sini ialah roda Dharma Cakra yang ini Okey, dan arca Guan Yin, arca Dewi ni arca Dewi. Arca Dewi Guan Yin, Pavilion Cina dan Dewan Gaya Tibet. Okey, yang ini kena ingat yang roda ni. Okey, yang maksud ini yang tadi yang dikatakan ni roda ni Dewi, yang ini kena ingat. Okey, berikutnya adalah kita masuk pula kuil. Okey, seni bina kuil. Okey, apa dia kuil ni? Kuil ialah tempat ibadat bagi penganut agama Hindu. Okey.
Sebab tu kat Malaysia ni kita kan kaya dengan pelbagai bangsa, dengan agama. Jadinya semua itu mendatangkan pelbagai jenis bangunan dalam Malaysia ni tadi. Dari segi tempat tinggalnya, dari segi rumah ibadatnya, dia jadi pelbagai disebabkan berbilang kaum dan bangsa agama semua tu. Okey, kuil yang awal di negara ini dijumpai di Lembah Pujang. Okey, kebanyakan reka bentuk kuil ini besar dan kaya dengan sejarah. Seni banyaknya dipenuhi dengan ukiran, lukisan dan arca. Kan kalau kita biasa tengok kuil-kuil, banyak patung-patung dewa. Betul. Okey, untuk maksudnya untuk dia beribadat. Okey. Teruskan lagi yang pertama. Kuil Sri Mahamariaman. Kuil Sri Mahamariaman terletak di Kuala Lumpur. Okey, unik kerana terdapat sebuah gopuram. Gopuram berbentuk piramid 5 tingkat ini. Yang ini gopuram Mira. Okey, pelajar di luar sana, okey ni bangunan ni. Okey, yang tingkat-tingkat ni nama dia gopuram. Gopuram ini mempunyai 5 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu conteng kat sini. Okey. Dia special. Okey, istimewa kerana mempunyai 5 tingkat. Piramid mempunyai 5 tingkat. Mempunyai arca yang menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu. Shilling dan dewan utama dihiasi dengan lukisan, corak bulatan berwarna-warni. Okey. Dan pada gopuram ini tadi terdapat banyak arca-arca dewa-dewi Tuhan mereka. Okey. Teruskan lagi dengan kuil Batu Cave. Macam tadi Mira dia cakap dia pernah pergi sampai sini. Kan? Jadi sangat popular. Popular Mira betul, kan? Betul, cukup popular menjadi tarikan pelancong cikgu. Ya, betul. Sehingga menjadi tarikan pelancong di Malaysia. Okey, kuil Batu Cave. Kuil ini terletak di Selangor dan menjadi tumpuan pengadu agama Hindu semasa perayaan Taipusam. Bila perayaan Taipusam penuh dekat Batu Cave. Okey. Kompleks kuil ini terdiri daripada 3 kuil utama dan beberapa kuil kecil yang dipenuhi dengan arca dan lukisan. Pengunjung perlu menaiki 272 anak tangga yang berwarna-warni untuk masuk ke dalam gua. Okey, ni anak tangga ni. Okey, inilah anak tangga yang dikatakan berwarna-warni sebanyak 272 anak tangga. Okey, terdapat patung Dewa Murugan setinggi ni Dewa Patung Murugan setinggi 42.7 meter di pintu masuk kompleks kuil ini. Dari tepi jalan kita dah nampak dah. Betul. Okey. Dan kita masuk pula rumah ibadat yang seterusnya iaitu Gurdwara. Apakah dia Gurdwara? Okey, Gurdwara ialah tempat perhimpunan atau penyembahan kaum Singh. Okay, setiap gurdwara dilengkapi dengan dewan, perpustakaan, bilik mesyuarat dan sebagainya. Okey. Yang pertama kita tengok Gurdwara Sahib Tat Khalsa. Okey, kat mana sini? Terletak di Kuala Lumpur. Mempunyai menara dan kubah yang berwarna keemasan. Okey, ni kubah dia. Okey, ni kubah samalah macam masjid ada kubah juga. Bentuk macam ni kita panggil kubah. Okey. Ni bumbung dia. Okey, berwarna keemasan. Okey, terdapat corak geometri menghiasi bahagian dinding menara dan tingkap. Okey, ini semua adalah corak-corak geometri. Okey, jelas semua? Faham Cikgu harap pelajar di rumah semua faham dengan penerangan cikgu ni. Okey, seterusnya kita akan masuk pula seni bina istana. Seni bina istana. Okey, istana bermaksud kediaman raja. Okey, kediaman raja atau ketua negara. Kesemua istana tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir sama iaitu terdapat balai rung seri, dewan mengadap, singgasana, bilik santapan dan kamar beradu. Okey, semua istana ni mempunyai ruang-ruang yang inilah. Okey, kita tengok yang pertama. Istana Negara. Okey, Mira pernah sampai tak sini? Pernah cikgu tapi tak pernah masuklah cikgu. Kat sampai luar sajalah pernah. Yalah, betul. Kalau kita ada urusan tertentu saja baru dibenarkan masuk. Betul. Bukan boleh masuk sesuka hati Okey, kita tengok sini. Istana yang terletak di Kuala Lumpur ini merupakan tempat persemayaman rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Okey, reka bentuk istana ini menekankan ciri-ciri binaan Islam dan tradisional Melayu. Okey. Pintu gerbang istana ini mempunyai ukiran corak berulang dan struktur yang teguh. Ruang bilik Dewan Singgasana dihiasi dengan ukiran tradisional Melayu dan tulisan khat yang menarik. Okey. Okey. Ini pintu gerbang. Okey, kawasan sini adalah pintu gerbang. Okey, berikutnya kita tengok pula Istana Iskandariah. Okey, Istana Iskandariah ni terletak di mana?
Perak. Di Perak. Okey, menyerupai bentuk seni bina India, Islam atau Sarasenik yang diadun dengan seni bina Asia Barat. Okey. Jadinya dekat pintu gerbangnya bermotif tajam. Okey, terdapat gerbang di pintu masuk utama yang dihiasi dengan ukiran dan jata negeri Perak. Okey. Ini ukiran pada singgah sana. Kita boleh nampaklah ni Balai Rong Seri, tempat menghadap. Okey. Jom kita teruskan lagi dengan Istana Maziah. Okey, apakah di Istana Maziah? Okey, istana yang terletak di Kuala Terengganu ini dibina pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okey. Kita ketahui istana ini terletak di negeri Kuala Terengganu. Ya, di negeri Terengganu. Terengganu. Okey, ini adalah bentuk istana dia. Dan ini adalah pintu gerbang. Kita kena ingat saja, yang ini kita ingat saja bentuk dia. Okey, kita ingat. Okey, kemudian Istana Seri Menanti pun sama. Kita tahu, tengok bentuk dia, kita tahu okey, itu Istana Seri Menanti terletak kat mana? Negeri Sembilan. Diperbuat daripada kayu tanpa menggunakan paku. Wow, tanpa menggunakan paku cikgu. Ya, bangunan dia memang kayu sepenuhnya. Dan pada bahagian tertentu ni, istana ini diukir dengan pelbagai motif ukiran. Ini antara contoh ukiran lah, awal larat dan sebagainya. Okey. Jadinya, istana ini menyerupai reka bentuk Minangkabau. Ini terletak di negeri Sembilan. Okey, sekarang muzium ni, istana ni telah dijadikan sebagai muzium. Wah, baiklah. Jadi kita boleh pergi melawat bila-bila masa sahaja. Okey. Kita masuk uji minda ke-10. Okey, bersedia tak anak-anak murid cikgu kat rumah? Sediakan semua? Okey, jom. Rumah. Okey. Manakah antara berikut mempunyai bumbung seolah-olah seperti payung terbuka? Senang sangat ni. Warna Siapa biru. nak cuba jawab? Siapa yang cuba jawab? Payung terbuka. Saya cuba jawab cikgu. Saya cuba jawab. Okey, seperti biasa. Nakib boleh, Silakan Nakib. Nakib. Boleh? Saya cuba jawab cikgu. Ya. Jawapan saya C, Masjid Negara. Okey. Ah. Betul. Betul, Bumbung cikgu, dia berwarna biru. Yes. Okey. Didik TV KPM